Tahukah anda kekurangan zat iodin boleh memberi impak yang besar terhadap kesihatan? Iodin merupakan zat makanan yang diperlukan dalam kuantiti sedikit namun amat penting dalam memastikan badan berfungsi secara optimum untuk meningkatkan taraf kesihatan. Kekurangan zat iodin boleh menjejaskan tahap kesihatan di pelbagai peringkat usia. Kesan kepada ibu hamil, mudah letih dan lesu, goiter dan hypothyroidisme. Kesan kepada janin atau bayi, keguguran, kematian bayi dalam kandungan, kecacatan, kurang berat lahir. Kekurangan zat iodin juga boleh menjejaskan kualiti kesihatan ibu selepas bersalin. Kanak-kanak yang mengalami gangguan kekurangan zat iodin boleh menjejaskan kualiti kesihatan mereka rendah dan tumbesaran terjejas seperti bantut. Dewasa, goiter, keletihan, lesu berpanjangan yang menyebabkan rendah produktiviti kerja, peningkatan berat badan, keguguran rambut dan kulit kering. Setiap individu perlu memastikan pengambilan zat iodin mencukupi melalui pengambilan pelbagai jenis makanan kaya zat iodin terutamanya ikan, sotong, udang, rumpai laut, daging dan telur. Pengiodinan garam secara universal di Malaysia adalah satu inisiatif kerajaan dalam meningkatkan pengambilan zat iodin oleh setiap lapisan masyarakat dengan mewajibkan semua garam kegunaan isi rumah dengan berat 20 kg dan ke bawah perlu ditambah dengan zat iodin. Untuk menjamin kesihatan, pastikan pengambilan garam anda tidak melebihi 1 sudu teh setiap hari. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum kepada semua yang sedang menonton FB Live Nutritionist KKM. Saya Nur Zaiza Zainuddin dari bahagian pemakanan, lebih dikenali sebagai Nutritionist Zaiza, dan anda semua sedang bersama dengan saya bersiaran secara live di platform FB Live Nutritionist KKM. Jadi kepada yang baru lagi bersama-sama dengan kami dan dari segi mengetahui apa sebenarnya platform FB Live Nutritionist KKM ya. Di sini kita pegawai pemakanan di Kementerian Kesihatan Malaysia atau lebih dikenali sebagai Nutritionist KKM. Kami akan berkongsi pelbagai maklumat terkini tentang pemakanan, berkongsi tips-tips dan panduan tentang pemakanan. Sebabnya kalau anda semua tahulah, pemakanan dengan kita ni amat dekat, sama ada daripada bayi, kanak-kanak, remaja, dewasa, even wanita hamil dan juga warga emas. Semuanya akan melibatkan pemakanan. Jadi sebenarnya kita ni kita kena tahulah apa sebenarnya ada dalam makanan kita, apa kandungan yang ada dalam makanan kita. Adakah ia boleh mendatangkan manfaat atau ia boleh mendatangkan kemudaratan kepada kita lah kan. Jadi itu yang kita akan kongsikan pada hari inilah dengan semua. So jadi tajuk saya pada hari ini adalah berkenaan dengan tepung gandum difortifikasi. Nak sebut macam payah sikit, tepung gandum difortifikasi, apa manfaatnya? Jadi tepung gandum ni kita tahu tidak asing kepada rakyat Malaysia lah kan. Semua orang pakai tepung gandum ini. Cuma mungkinlah perkataan fortifikasi itu agak baru di pendengaran kita kan. Apa yang dikatakan dengan fortifikasi ni? Okey, jadi maksud fortifikasi ni kita akan kupas atau saya akan kupas lebih lanjut selepas ini. Tapi sebelum saya mengupas itu, saya harap anda dapat berkongsi FB Live ini kepada rakan-rakan, kepada keluarga supaya kita sama-sama dapat manfaatnya. Saya pun insya-Allah saya cubalah bagi secara lebih dengan jelas kefahaman tentang topik hari ini ya, saya cuba. Okey. Jadi sebelum saya pergi kepada apa itu tepung gandum difortifikasi, saya lebih kepada nak membawa tentang kenapa kita ingin mengupas topik itu hari ini. Okey, sekiranya anda semua maklum dalam 2-3 hari yang lepas Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna KPDN HEP telah memaklumkan bermula Julai ini tepung gandum dalam pak 1 kilo di bawah program subsidi tepung gandum kegunaan am atau dipanggil PSTG
telah difortifikasikan dengan dua nutrien yang penting, iaitu zat besi, satu lagi adalah asid folik. Okey. Jadi kami sebagai nutritionist amat menyambut baik dengan pelaksanaan inilah. Ini kerana apabila tepung gandum kegunaan AM ni yang di bawah subsidi ini difortifikasikan dengan zat besi dan asid folik, ini bermakna orang ramai berpeluang mendapatkan bahan makanan asas dengan harga yang samalah, masih sama, iaitu RM1.35, namun mempunyai kandungan nutrien yang lebih baik apabila ditambah dengan zat besi dan asid folik. Jadi ini yang dimasukkan dengan fortifikasi, atau terma lain yang kita pakai adalah diperkaya. Kedua-dua ini bermaksud kita menambah zat atau nutrien tertentu ke dalam suatu produk makanan, dan dalam kita punya topik hari ini adalah ke dalam tepung gandum bersubsidi kegunaan AM yang telah dikeluarkan oleh KPDN HCP. Okey, jadi itu adalah permulaan lah kan. Permulaan kenapa kita nak bawa hari ni, sebab kita nak orang awam di luar sana lebih faham lah lepas ni kalau pakai tepung gandum difortifikasi tu apa maksudnya kan, apa tujuannya, kenapa difortifikasi. Jadi kena stay tune dengan saya akan bawa selama 30 minit ni tentang tepung gandum fortifikasi. Tapi sebelum kita nak pergi kepada tepung gandum fortifikasi, saya macam nak kongsi jugalah terlebih dahulu tentang gandum itu sendirilah. Tepung gandum ni, okey. So tepung gandum ni dia adalah daripada gandum. Asal usul tepung gandum lah, bolehlah kita nak kata asal usul sikit. Okey, jadi dia adalah daripada gandum, iaitu kumpulan bijirin. Gandum ni adalah salah satu dalam kumpulan bijirin. Jadi bijirin ni adalah bahan makanan asas kebanyakan penduduk di dunia lah. Perbezaannya adalah daripada yang mana lebih digemari atau yang mana lebih mudah didapati dalam satu-satu kawasan tersebut. Jadi bila kita sebut macam Malaysia atau Asia Tenggara ni, beras lah, okey, nasi. Tapi setengah tempat gandum adalah yang utama. Cuma di Malaysia sekarang ni kita dah nampak dengan peredaran zaman, dengan kita mempunyai bekalan yang baik. So tepung gandum ni tidak asing jugalah di Malaysia. Okey, jadi bila kita sebut gandum ni, dia dengan beras kan, dia adalah dalam kumpulan yang sama, iaitu bijirin. Jadi selain beras dan bijirin gandum ni, apa lagi yang berada dalam kumpulan yang sama, iaitu kumpulan bijirin. Okey, selain itu adalah oat. Oat pun kita dah biasa pakai kan. Kita kebanyakannya sebab dia tinggi dengan serat, dietary serat, dan dia adalah antara bijirin penuh lah. Okey, kemudian barley. Barley ni pun adalah bijirin juga, salah satu jenis bijirin. Jagung. Jagung ni setengahnya kadang-kadang tersilap, dia ingat macam buah-buahan kan. Sebenarnya dia adalah bentuk salah satu bijirin lah. Kemudian quinoa. Quinoa ni pun di Malaysia saya rasa mula mendapat tempat di hati orang ramai bila kita nak mempelbagaikan jenis bijirin-bijirin yang kita ambil. Selain itu, antara yang lain lah, selain itu ada seperti sorghum, millet. Tapi yang ni di Malaysia saya rasa kita agak jarang digunakan secara umum lah. Mungkin ada setengah individu atau setengah orang dia favor juga pakai, tapi bergantung kepada masing-masing punya preference lah kita katakan. Okey, so ini adalah kumpulan-kumpulan bijirin yang bersama dengan gandum. So dia orang satu kumpulan. Jadi bila kita sebut dalam satu kumpulan, saya nak membawalah pula tentang gandum ni tadi dengan kita punya piramid makanan. Kat mana duduknya gandum atau tepung gandum ini di dalam piramid makanan Malaysia? Kalau anda semua lihat di dalam slide di sebelah saya ini, anda akan nampaklah kumpulan gandum atau produk tepung gandum ini akan berada bersekali dengan kumpulan nasi, iaitu nasi ni produk daripada beras lah, bijirin tadi tu kan. Kemudian bijirin penuh, whole grain, oat dan juga ubi-ubian. Di mana mereka duduk adalah di paras yang kedua. Saya ada tunjuk di dalam situ yang arrow merah tu kan, dia duduk di paras yang kedua. Di bawahnya, yang paling bawah adalah kumpulan sayur-sayuran dan juga buah-buahan. Okey, jadi di dasar piramid bukan lagi kumpulan bijirin atau produk bijirin ini, tetapi sudah adalah sejak tahun 2020
piramid makanan Malaysia, kita dah ambil aras sayur dan buah-buahan tu duduk di bawah sekali. Jadi kena makan lebih sikit lah. Cuma kumpulan bijirin, beras, nasi dan sebagainya duduk atas sikit. Dia second level. Okay, dan ada sajiannya. Jadi bila mana kita sebut bijirin, gandum dan produk berasaskan gandum ini adalah sama aras dengan nasi, oat, ubi-ubian, maka kita kena ingatlah saranan untuk pengambilan kumpulan ini, sajian untuk kumpulan ini masih merangkumi semua. Dia bukan maksudnya kalau produk berasaskan tepung gandum, sajian dia berbeza. Kalau ambil beras, nasi ni sajian berbeza. Kalau ubi-ubian ni lain. Tak. Kita dirangkumkan bersekali kerana dia duduk di aras yang sama. Okay? Itu adalah maksud dia di sini. Okay? Jadi seterusnya saya ingin membawalah tentang jenis-jenis produk daripada tepung gandum. Kenapa saya suka pergi ke sini adalah kerana cuba kita fikirlah kan tuan-tuan, puan-puan, saudara-saudari di luar sana yang sedang mengikuti saya sekarang di FB Live Nutritionist KKM kan, agak-agak lah kan satu hari berapa kali agaknya kita pengambilan makanan kita yang berasaskan tepung gandum. Cuba fikir, semalam ada makan tak? Semalam saya adalah ambil roti. Adalah roti kan. So boleh check lah ada tak ambil roti. Apa lagi produk berasaskan tepung gandum yang kita ambil. Adakah kita ambil tu dalam sajian yang mencukupi atau terlebih. Okay, jadi itu yang kita kena tengok lah. Jadi kalau anda tengok di skrin sebelah saya sekarang ni, ini adalah contoh-contoh produk berasaskan tepung gandum. Antaranya produk ini adalah saya mulakan yang bawah sekali lah, iaitu roti. Roti keping. Itu biasalah kita ambil kan. Okey, ini adalah berasaskan bahan utamanya tepung gandum. Yang kedua adalah bahan makanan yang berasaskan macam mi kuning, pasta, spaghetti, makaroni. Ini semua pun adalah berasaskan gandum, tepung gandum. So cuma cara kita masak tu yang akan berbeza lah kan. Macam-macam cara lah orang nak masak sekarang. Ini pun adalah berasaskan tepung gandum. Seterusnya adalah biskut. Okey, biskut ni pun adalah berasaskan tepung gandum. Okey, kita fikirlah kan biskut apa yang kita makan biasa kat rumah yang ada kan di dalam shelf kita, di dalam store, mungkin store makanan kita, di ais ke ada yang letak kan. Jadi antara yang biasa ada biskut keping. Biskut keping adalah maksudnya dia basic lah. Basic biskut yang tiada apa-apa manisan dan sebagainya. Tapi kalau ada biskut yang ada krim kan, bersalut coklat ke dan sebagainya, itu dah bercampur lah dengan manisan kan. Tapi dominannya masih lagi adalah kumpulan, masih lagi diperbuat daripada tepung gandum. Okay, selain itu adalah pastry. Pastry ni pun saya suka nak mengingatkan, pastry pun asasnya adalah daripada tepung gandum. Uli nak buat pastry, macam-macam jenis pastry. Cuma pastry ni kadang kaedah masakan dia tambahan di dalam adunan tu, tambahan adunan tu berbeza kan. Tetapi asasnya masihlah tepung gandum. Okay, jadi ni antara makanan yang dari barat yang sekarang kat Malaysia memang tak asing lagi lah orang ambil pastry ni kan. Kadang dia breakfast, sarapan pagi dia ambil pastry kan, dia ambil macam donat ke kan, dia ambil croissant ke kan dan sebagainya. Itu adalah tepung gandum juga asasnya. Kemudian kita kalau nak lebih kepada local cuisine lah kan, kita kata yang tempatan kita ada cucur, kuih muih kita. So cucur dan kuih muih kita apa? Cucur yang biasanya yang kita suka lah. Saya suka cucur udang lah. Kalau kata cucur udang, ada jemput-jemput manis, ada jemput-jemput pisang, semuanya pun pakai tepung gandum. Okey, jadi selain itu kuih muih kita pun banyak yang juga kita tak boleh lari daripada penggunaan tepung gandum. Itu belum lagi yang the last kali yang saya nak tunjuk di bawah saya tu, di bawah sebelah saya ni adalah tentang roti canai, favorite kegemaran rakyat Malaysia yang juga dibuat ramuannya adalah menggunakan tepung gandum. Jadi kalau anda tengok semua yang dimakan ni, nampak tak berapa banyak makanan Malaysia yang pelbagai ni, yang macam-macam makanan tapi asasnya tetap sama, iaitu satu
tepung gandum. Okey. Jadi adakah makanan kita tiap-tiap hari makan macam ni? Adakah makanan kita memang daripada tepung gandum saja? Adakah kita pagi roti, tengah hari makan pastry, malam makan roti canai, tepung gandum saja? Di sini datanya kita perlu mempelbagaikan jenis makanan kita lah, kerana sebaik-baiknya kita adalah juga oats kan, tukar dengan jagung, barley kan, dengan selain daripada beras lah, nasi. Okey, ini kerana di dalam gandum sebenarnya terdapat gluten. Gluten ni yang mana gluten di dalam gandum atau tepung gandum ni, bagi sesetengah orang yang mempunyai masalah celiac disease, mereka biasanya perlu mengelakkanlah pengambilan gandum atau tepung gandum ini kerana ia boleh memberi kesan kepada kesihatan mereka. Jadi sekiranya anda sememangnya disahkan oleh pegawai perubatan mempunyai masalah untuk terhadap pengambilan gluten ni, perlu mengelakkan gluten daripada tepung gandum dan semua produknya, usahlah khawatir, usah bersedih kerana anda mempunyai pelbagai lagi jenis biji lain yang anda boleh ambil dan pelbagaikan untuk dijadikan bahan makanan seharian. So jangan risau-risau tentang ni, okey. Ada banyak lagi yang lain lah, contohnya daripada beras ke, quinoa, jagung, oat, barley. So ini adalah kepelbagaian dan lebih menyihatkan. Okey. Jadi saya selesai saya nak cerita sikit latar belakang gandum dan apa yang ada yang boleh dibuat dengan tepung gandum ni. Jadi seterusnya saya ingin berceritalah tentang balik semula tentang fortifikasi itu tadi. Okey, tepung gandum difortifikasi kan. Kenapa kita kata tepung gandum yang difortifikasi tu macam mana? Ayat fortifikasi ni adalah satu proses menambah ke dalam produk makanan nutrien tertentu, okey, untuk meningkatkan kualiti produk makanan tersebut. Sebab kadang-kadang bila produk makanan diproses, setengah nutriennya boleh hilang dalam sewaktu pemprosesannya. Okey, jadi ada kali ia akan ditambah semula dengan nutrien tertentu untuk menambah baiklah khasiat yang terdapat di dalam makanan tersebut. Jadi untuk tepung kegunaan am yang bersubsidi yang dikeluarkan oleh kerajaan ini, dua jenis nutrien telah ditambah baik, telah dimasukkan ke dalamnya, iaitu zat besi dan asid folik. Kenapa kita pilih dua ni? Kejap lagi saya akan pergi. Jadi selain perkataan fortifikasi, terma kita boleh pakai adalah diperkaya. Diperkaya, ditambah pun ada. Jadi kalau anda pergi ke kedai, ke pasar raya kan, cuba tengok dekat rak-rak tepung gandum tu kan, boleh baca lah dia punya front tag atau bahagian depan tu kan, dia tulis apa. Dan mungkin juga sesetengah tepung gandum yang bukan bersubsidi lah, selain daripada itu, yang pack 1 kilo, mereka juga ada ditambah dengan nutrien lain ya, seperti niacin, vitamin A dan sebagainya. Jadi kalau kita boleh rajin-rajin lihat dan tengok, anda akan nampaklah betapa sebenarnya ada khasiat yang telah ditambah di dalam tepung gandum kita. Okey. Jadi ini yang dimasukkan dengan fortifikasi. Tapi kenapa zat besi dan asid folik? Kenapa zat besi dan asid folik dipilih? Yang itu kita akan saya akan bawa selepas ini. Tapi di sini di dalam slide ini saya menunjukkan bahawa ini adalah paras yang memberi kesan baik kepada kesihatan, iaitu di mana zat besi kita masukkan 60 mg untuk 1 kilo pack tepung gandum difortifikasi, dan asid folik adalah sebanyak 2.6 mg. Jadi bagi membolehkan nutrien yang ditambah itu perlulah mengikut paras yang ditetapkan berdasarkan peraturan makanan 1985. Jadi untuk tepung gandum bersubsidi, paras zat besi dan asid folik ini adalah yang dilihat dilihat berkesan dalam memberi faedah kepada kesihatan orang awam yang menggunakannya lah. Alright. Jadi seterusnya kita bawa kepada zat besi. Okay, kenapa dua ni? Kenapa zat besi? Kenapa asid folik ni? Tak faham ni kenapa? Dalam banyak-banyak jenis nutrien, kenapa ini yang dipilih? Okey, jadi saya nak share. Okay, zat besi ni nutrien yang diperlukan, dia perlu sedikit je. Okay, anda boleh bacalah saya dekat slide ni, tapi secara ringkas saya cakap zat besi, iron kita perlu sedikit. Tapi dia sangat penting kerana ia akan membawa oksigen dalam sel darah merah kita untuk ke satu badan lah, untuk kegunaan satu badan. Jadi itu pentingnya zat besi. Okey, dia ada di dalam sel darah merah kita, dia ada dalam sumsum tulang sebagai simpanan. Betapa pentingnya ia sampai perlu disimpan dalam badan. Okey, jadi itulah tujuan kenapa kita perlu ada zat besi ini di dalam badan kita. Jadi
Apa sumber zat besi? Okey, sumber zat besi kalau daripada makanan lah, kita kata kita ada hati, ada kerang, kita ada ikan mesti ikan yang ada line yang hitam tu kan dekat badan dia tu. So kat situ akan mempunyai zat besi yang lebih kaya dengan zat besi. Okay? Ayam, daging, ini adalah kumpulan zat besi daripada haiwan. Okay? Penyerapan dia lebih baik berbanding dengan tumbuh-tumbuhan. Tapi tumbuh-tumbuhan pun pelbagai sayur-sayuran mempunyai zat besi. Contohnya seperti maman, peria, bawang, kangkung, pucuk, paku, pegaga, bayam. Ini kita bagi yang paling kaya lah, top. Yang paling top inilah yang kita ni saya kongsikan di sini. Okey. Jadi selain daripada sumber zat besi daripada makanan-makanan itu, disebab itulah juga kita fortified, kita tambah ke dalam tepung gandum kita bagi memastikan semua rakyat dapat akses kepada produk bahan makanan yang lebih berkhasiat. Okey. Jadi seterusnya kita pergi kesan. Okey, kenapa penting sangat zat besi ni kan sampai perlu dimasukkan? Ini kerana seperti yang saya sebut tadi, fungsi dia yang sangat penting kepada tubuh badan manusia. Jadi kalau kita kurang zat besi ni dalam badan, ia akan menyebabkan kesan menurunkan kualiti kesihatan kita dalam semua peringkat umur. Okay, jadi kat sini dalam slide saya tulis dah, untuk bayi, kanak-kanak pun ada kesan, remaja, dewasa, warga emas pun ada kesan. Apatah lagi wanita hamil. Jadi kesan dia banyak berkait dengan fungsi zat besi itu sendirilah yang membawa oksigen daripada kita kata, kalau bayi dengan kanak-kanak boleh menjejaskan perkembangan dia, kognitif dia, risiko kepada masalah berat badan, terbantut, dan juga menjejaskan kualiti pembelajaran. Kerana oksigen tu tak susah, tiada hemoglobin tempat zat besi ni duduk di dalam badan, di dalam sel darah merah. Jadi hemoglobin atau zat besi ni tidak cukup. Jadi macam mana kita atau kanak-kanak tu akan mendapat oksigen secukupnya lah yang di dalam sel darah merah. Dia susah untuk belajar dengan lebih baik. Jadi mungkin akan menjejaskan kualiti pembelajaran. Okey, bagi remaja, dewasa dan warga emas, secara umum lah, saya bagi secara umumnya, kualiti kesihatan dan kehidupan akan terjejas dari segi apa? Okey, kita mungkin pernah tak mudah penat, letih, lesu, kurang daya tumpuan, nak fokus pun susah. Kalau tak tempat kerja pun produktiviti tu rendah kan, baru sikit je dah penat. Banyak sikit kerja rasa nak migraine, tak boleh nak fokus kan. Okey, jadi ini mungkin berkait dengan kekurangan zat besi. Ini yang kita tak mungkin kita tak tahu, kita tak pernah check pun. Sebab kalau nak check, kita kena check paras hemoglobin dalam darah kita. Jadi mungkin di klinik atau di farmasi kalau ada yang menyediakan HemoQ untuk check paras HB dalam darah kita, mungkin kita boleh tahulah level. Tapi ia boleh disebabkan oleh kekurangan zat besi. Dan untuk wanita hamil paling kita sangat risau, kerana kalau kita kurang zat besi semasa hamil, dia boleh menyebabkan wanita tu melahirkan bayi pramatang, risiko keguguran dan tumpah darah, ataupun bayi yang dilahirkan tu kurang berat badan, dan juga meningkatkan risiko atau stres semasa berpantang. Ini yang paling saya rasa wanita kita tak nak lah kan. Macam dah lah penat lepas bersalin tu, berdarah banyak keluar dan sebagainya. Tapi kita kurang zat besi untuk memperbentukkan sel darah merah tu, kita kurang. Macam mana badan kita nak pulih daripada proses kelahiran tu, nak jaga anak lagi, nak berpantang lagi dengan penat, nak bangun malam. So semua ni sebenarnya akan memberi stres kepada wanita. Berbeza kalau wanita tu sihat, cukup zat besi dalam badan, cukup untuk proses pemulihan dia, mungkin dia tak akan, stres tu akan lebih kurang atau lebih mudah untuk dia menghadapi waktu berpantang. Jadi ini antara kesan kekurangan zat besi lah, iaitu dipanggil anemia. Okey, jadi masalah anemia di Malaysia ni, 1 daripada 5 dewasa kita mempunyai masalah anemia atau kekurangan anemia ni lah salah satunya sebab kekurangan zat besi. Okey. Jadi 1 daripada 5 tu ramai, kira lah dalam 5 orang kan, lebih kurang lah nak anggar saja kan. Okey, jadi itu ramai kita kata macam membimbangkan juga. Dan 3 daripada 10 orang mengalami anemia, iaitu dalam kalangan remaja. 3 daripada 10 remaja mengalami anemia. 3 daripada 10 wanita pun mengalami masalah anemia, dan 3 daripada 10 warga emas juga
mempunyai masalah anemia. Jadi nampak tak di sini dalam rakyat Malaysia ni kita nampak ada satu kumpulan yang sebenarnya mempunyai masalah anemia atau kekurangan zat besi secara umum yang lebih besarnya, yang mana memerlukan perhatian, tapi kita banyak tak sedar yang kita penat, yang kita lesu, yang kita susah nak fokus, anak kita susah nak belajar, itu berkait dengan anemia. Jadi itu yang kita kena tengok lah dan kita kena check. Dan ini juga mengapa zat besi dipilih untuk dimasukkan ke dalam tepung gandum. Okey. Seterusnya, saya sepatutnya setengah jam kan, tapi macam bekerja-kerja kan. Slide pun macam ada lagi ni. Okey, kita pergi pula pada zat besi. Asid folik. Okey, tadi zat besi. So, sekarang mengapa asid folik? Okey, asid folik adalah secara semula jadi. Okey, secara semula jadi, folat, kita panggil dia adalah folat atau vitamin B9. Diperlukan dalam kuantiti yang kecil. Dia sama macam zat besi atau mikronutrien yang lain. Kita tak perlu dalam jumlah kuantiti yang banyak, tapi kita perlu, wajib ada. Dalam badan kita wajib kita dapatkan dari makanan kita, kerana ia penting untuk memastikan badan kita berfungsi dengan baik. Manakala asid folik, asid folik merupakan bentuk sintetik folat. Folat tadi jumpa dalam makanan secara semula jadi. Asid folik adalah yang dimasukkan, merupakan sintetik lah. Contohnya dalam suplemen, ditambah dalam produk makanan. Sama je, khasiat dia tetap ada, membantu untuk meningkatkan kesihatan tubuh badan kita. Okay. Jadi, jadi seterusnya kat mana fungsi? Fungsi nak kat mana pula? Fungsi asid folik ini adalah secara yang ni kita bagi banyak fungsi dia. Tapi ia membantu dalam otak dan sistem saraf. Itu paling penting. Okey, membantu dalam perkembangan otak dan sistem saraf. Maksudnya masa bayi dalam kandungan lagi. Okey, asid folik itu penting. Lepas tu untuk pembinaan jantung, hati dan lain-lain organ kritikal juga memerlukan asid folik. Sistem pencernaan, digestive system kita pun perlu adanya asid folik untuk memastikan ia berfungsi dengan baik. Pembentukan sel darah merah, selain perlukan zat besi untuk pembentukan sel darah merah, kita juga memerlukan asid folik untuk pembentukan sel darah merah dalam badan kita. Dan untuk wanita yang nak kulit lawa, rambut lawa tu, sebenarnya anda memerlukan mikronutrien ini, asid folik, untuk ada di dalam makanan anda, kerana ia boleh memberikan kulit dan rambut dengan kualiti yang lebih baik daripada makanan. Walaupun kita shampoo lah, pergi salon macam mana pun, tapi kalau kita tak jaga yang dalaman lah, apa yang kita ambil daripada makanan kita, asid folik tak cukup daripada makanan, mungkin dia akan menjejaskan juga appearance kita. Dan yang paling utama sebenarnya, asid folik ini penting dalam pembentukan atau sintesis RNA dan DNA dalam tubuh manusia. Maksudnya yang the smallest thing dalam DNA manusia memerlukan adanya peranannya, perlunya ada asid folik. Nampak tak? Macam-macam dalam badan manusia ni perlu ada juga asid folik selain zat besi tadi. Jadi kat mana nak dapat asid folik ni? Nak dapat kat mana Okey, kalau secara kita kata sumber folat sebab folat adalah dalam bentuk semula jadi, kita boleh dapat daripada sayur-sayuran, kebanyakannya dalam sayur-sayuran dan buah-buahan. Ada juga dalam hati tapi keutamanya adalah sayur-sayuran, buah-buahan, betik, orange, capsicum ke kan, kemudian ke kacang atau kacang ke kacang adalah legium lembut atau kacang adalah yang keras lah, seeds and nuts itu pun ada bende. Okey, itu adalah antara jenis-jenis sayur-sayuran yang mempunyai asid folik yang baik lah, dan folik yang baik. Tapi asid folik, sebab itu asid folik ditambah di dalam makanan, difortified, kita difortifikasikan makanan kita dan tepung gandum lah khususnya dengan asid folik, kerana kita lihat pentingnya ia perlu dapat kepada semua orang awam lah melalui makanan, melalui produk makanan. Itu yang penting kita kena faham. Kita masukkan di dalam makanan dan kita buat di dalam bentuk makanan yang kita masak dan sebagainya. Okey, jadi apa kesan kalau tak cukup asid folik ni? Kesan utama yang sangat kita concern adalah tentang bagaimana ia boleh menyebabkan kelahiran bayi dengan masalah
kecacatan saraf tunggal. Maksudnya kecacatan kongenital saraf daripada dalam kandungan lagi. Bukan dia lahir baru dia bermasalah, tapi dalam kandungan. Jadi sama ada macam spina bifida, anencephaly. Ini antara dua yang saya sebut secara umum saja. Okey, atau kita panggil neural tube defect. Jadi neural tube defect ini berlaku semasa awal pembentukan bayi dalam kandungan lah. Okey. Dan bila maksud di sini adalah pentingnya wanita atau ibu yang hamil itu mempunyai paras asid folik yang betul-betul mencukupi untuk pembentukan saraf tunjang janin yang dalam kandungan ni. Sebab itu kita menyarankan agar wanita kena merancang kehamilan. Dia sebaik-baiknya silalah wanita rancang kehamilan anda kerana kita tak tahu badan kita ni cukup tak zat, cukup tak mikronutrien. Sama juga macam asid folik ni. Kita memang sarankan sebagai persediaan awal kehamilan sebaik-baiknya lah 3 bulan sebelum hamil kita perlu ambil tambahan dalam 400 mikrogram atau 0.4 miligram for acid folik untuk memastikan semasa kita hamil, kehamilan kita adalah sihat, anak kita sihat. Itu je. Jadi kalau kita tak merancang, macam mana kita nak tahu kita ni cukup ke tak? Apatah lagi kalau cuba tengoklah cara pemakanan kita. Kita ni jenis yang jaga makan ke tidak, kan? Berkhasiat ke tidak makanan kita, makan sayur ke tidak, makan buah ke tidak. So benda-benda ini perlu diambil kira oleh semua wanita untuk hamil. Kerana inilah antaranya, iaitu kesan kekurangan asid folik kepada bayi, iaitu neural tube defect. Satu lagi, bila bayi itu besar ataupun kalau di kalangan kanak-kanak yang kekurangan asid folik ini, dia boleh menjejaskan perkembangan kanak-kanak. Pembesaran dia boleh terganggu dan sebagainya. Dan kalau di kalangan dewasa, sama seperti macam mikronutrien yang lain sebenarnya termasuk zat besi, dia menyebabkan produktiviti kerja, pembelajaran kita akan terganggu lah sebab kita mudah penat dan tidak bermain. Because dia adalah nutrien yang sangat penting untuk fungsi badan kita. Okay, sebab itu dia akan memberi kesan yang sangat signifikan. Okay, seterusnya, saya share masalah neural tube defect di Malaysia. Sebagai satulah, kalau kesan nak tengok di Malaysia, ada masalah ke tak? Tadi kita tengok kesan, ni ada masalah. Yes, kita ada masalah di mana satu daripada 2,381 kelahiran di Malaysia adalah akan mengalami masalah neural tube defect ni. Jadi kita tak nak satu, walaupun chance satu dalam 2,000 lebih ni pun, kita tak naklah itu terjadi kepada keluarga kita, family kita, isteri kita dan sebagainya. Jadi pastikan dulu keluarga kita, diri kita cukup kandungan asid folik. Okey, jadi itu antara kenapa kita pilih. Nampak dah tak? Why this zat besi dengan asid folik sangat penting kepada kehidupan kita dengan masalah yang dihadapi oleh rakyat Malaysia. Okey, jadi kat sini saya tunjuk. Walaupun kita dah masukkan zat besi dengan asid folik, tapi cara penggunaannya masih macam biasa, tak ada istimewanya. Maksudnya perlu ada special punya kaedah ke kan. Cara yang biasa, dan kalau boleh kurang-kurangkanlah mungkin tepung gandum tu digoreng ke dan sebagainya untuk kurangkan minyak dan sebagainya. Tapi penggunaan tu masih macam biasa. Okey. Seterusnya adalah saranan pengambilan. Okey, tadi kita kata guna macam biasa sebab kat luar sana tepung gandum kegunaan bersubsidi dah ada zat besi asid folik di dalamnya, yang itu dipanggil defortifikasi. Jadi pengambilan dia macam saya kata tadi, perlu ambil banyak ke? Sebab dia dah bagus. Mungkin orang kata, dia dah ada zat, so kita kena ambil lebih sikit lah kot. Sebenarnya tidak. Dia masih lagi perlu diambil mengikut saranan yang kita sarankan, mengikut piramid makanan Malaysia lah. So piramid makanan Malaysia cakap berapa kan? Berapa yang kena ambil ni sebenarnya? Okey, piramid makanan Malaysia. Okey, saya tunjukkan. Saranan pengambilan kita adalah 3 hingga 5 sajian. Tadi ingat balik apa jenis-jenis produk makanan daripada tepung gandum. Saya share kat sini adalah yang plain base lah. Maksudnya yang kosong. Maksudnya tak ada minyak lagi ke, bukan donat bersira dan sebagainya, kosong. Contoh roti keping. Okey, 3 hingga 5 sajian. Satu sajian berasaskan tepung gandum ini, contoh seperti roti, satu sajian dia adalah 2 keping sahaja. Begitu. Satu sajian tu 2 keping. Kalau biskut keping ni dia tricky sikit. Biskut keping dia sama ada di antara 4 hingga 6 bergantung kepada jenis biskut keping lah, sebab biskut ni kadang-kadang dia ada tambahan dalamnya kan, oats dan sebagainya. Jadi ada
perbezaan kalori kat situ. Jadi pun bergantung kepadanya. Tapi 4 hingga 6 biasanya kita ambil. Kalau makaroni, satu lagi produk berasaskan tepung gandum lah. Makaroni, 1 cawan. 1 cawan sahaja untuk satu sajian. Dan mi kuning 2 senduk. 2 senduk kalau tengok macam dalam gambar kat sebelah saya tu, gambar sebelah saya ni, dia adalah 2 senduk. Okay, spaghetti pula adalah spaghetti 1 cawan juga. Spaghetti ni asas bahan asas lah untuk yang dibuat daripada tepung gandum. Jadi saranan ini contohlah satu hari dah ambil roti 1 sajian, maksudnya 2 keping. 2 keping tu dah 1 sajian. Kemudian ambil biskut keping 4. Dah ambil dah ni dah 2. Lepas tu makan mi kuning bukan 2 senduk, 4 senduk, dah jadi 4. Lepas tu tambah spaghetti lagi 1. Cukup lah. Tapi maksudnya kat sini kita hanya makan kumpulan tepung gandum saja, ataupun kumpulan daripada tepung gandum. So ini maksudnya tak pelbagai sebab 3 hingga 5 ini adalah termasuk juga kumpulan-kumpulan makanan-makanan lain dalam aras yang sama, iaitu nasi, ubi-ubian, oats, jagung, dia masih sama. Jadi 3 hingga 5 ni bukan hanya tepung gandum, tapi 3 hingga 5 ni kena campur-campur juga dengan nasi yang kita ambil, dengan ubi-ubian kita ambil, kan ubi kayu ke ubi keledek ke yang kita ada ambil, ataupun kita ambil jagung. So dikira bersekali, 3 hingga 5 sajian. Jadi terpulanglah pada anda semua bagaimana anda ingin kita kata pelbagaikan dan penggunaannya supaya lebih seimbang di dalam satu hari punya pengambilan lah. Okay? Okey, jadi dan terakhir sekali, tiba-tiba dah terakhir Okey. Jadi yang terakhir sekali, secara kesimpulannya ialah tepung gandum difortifikasi ini, dia banyak membantu meningkatkan status pemakanan dan kesihatan orang ramai secara tidak langsung apabila kita menambah atau kita fortifikasikan dia dengan zat besi dan juga asid folik. Okey, jadi saya harap penerangan saya ini jelas dan anda nampaklah kepentingannya kan. Jadi sebelum tu saya mungkin kena tengok dulu ke soalan lah. Cerita tak tengok soalan, lepas tu dah habis. Okey. Okey, saya tengok soalan-soalannya. Okey. Sangat jelas penerangan. Terima kasih. Thank you for watching. Apakah kesemua? Okey, satu soalan daripada Encik Muhammad Zul Amin. Adakah kesemua tepung yang dijual termasuk yang subsidi akan difortifikasi sama macam tepung yang tiada subsidi? Okey, maksudnya di sini okey, untuk tepung gandum bersubsidi sahaja, kita letakkan 2 jenis zat, iaitu zat besi dan asid folik dengan paras dia yang telah saya sebutkan tadilah, iaitu di mana saya patah balik supaya semua orang boleh tengok. Okey, soalan dia semua ke ada zat besi ni kan? Tepung lain. Okey, tepung gandum difortifikasi yang bersubsidi ni saja yang mempunyai level 60 mg hingga 2.60 mg zat besi dan ada 2.6 mg asid folik. Tetapi ada juga, memang ada tepung gandum 1 kilo di luar sana di pasaran yang bukan bersubsidi lah. Maksudnya harga dia mungkin bukan RM1.35, mungkin lebih sedikit. Yang itu ada juga yang dimasukkan zat besi, ada juga dimasukkan dengan asid folik dan mungkin juga ada juga yang letak niacin, vitamin A dan sebagainya. Jadi kalau kita nak betul-betul tahu, kita memang kena lihat dekat apa dia punya ingredients dia lah, ataupun dia ada tulis kat bawah tu apa yang diletakkan, apa yang difortifikasi. Dan fortifikasi ayat fortifikasi boleh digunakan satu lagi dipanggil diperkaya. Pun ada produk-produk yang menggunakan perkataan diperkaya, sama saja. Tapi untuk tengok paras dia, paras yang saya tunjuk dalam ni, memang kena baca. Cuma hanya yang subsidi saja saya boleh confirm dan jamin semuanya adalah pada paras yang akan memberi kesan baik kepada kesihatan, iaitu zat besi 60 mg, asid folik dalam 2.6 mg. Okey, itu soalan yang saya boleh jawab. Okey. Okey. Apa lagi soalan bermakna nama zat besi dengan
ke dalam tepung 8. Okey, yes. Soalan saya menduk scroll banyak ni. Okey, thank you for watching. Okey, ada satu soalan tentang penyerapan zat besi. Kejap Saya punya ni dia. Penyerapan zat besi, mana soalan tadi? Kejap. Okey, kadar penyerapan zat besi dari tepung gandum ke dalam tubuh badan manusia. Yang itu kita akan kena lihat dari segi sebab tepung gandum yang kita gunakan ini adalah pelbagai. Maksudnya ada yang kita buat menggoreng kan, contoh menggoreng. Kalau kita gunakan dia contoh dalam bentuk pemprosesan contohnya tepung gandum tu kita proses, kita buat kuih lah, contoh kuih, biskut yang dibakar dan sebagainya. Saya nampak di sini akan ada perbezaan sedikit lah dari segi penyerapan daripada segi end result, tapi dia taklah terlalu signifikan yang menyebabkan kita akan mendapat zat besi yang sedikit. Okay? Jadi walaupun bagaimana prosesnya, tapi dengan paras yang kita berikan iaitu yang tadi ni kita berikan iaitu 60 mg dengan zat besi dengan 2.6 mg asid folik, akhirnya ke dalam tubuh badan ia dapat diserap dengan baik dan akan ada khasiatnya kepada badan. Sebab itu kita memilih paras ini. Sebab memang dari segi di peringkat antarabangsa di negara-negara lain yang telah menjalankan program fortification, food fortification ini adalah paras yang dilihat dapat memberi kesan kepada kesihatan. Jadi anda jangan risau tentang dia bagus ke, dia boleh serap banyak ke, serap sikit ke, dia akan ada penyerapan. Tapi yang pentingnya kalau anda ingin daripada bahan makanan asas contoh bahan makanan yang kaya dengan zat besi, yang tu mungkin ada penyerapan dia akan berbeza-beza sekiranya anda minum dengan makanan yang menghalang penyerapan dia. Jadi memang bab anemia zat besi tu secara umum tu mungkin kena cerita dalam lain punya rancangan lah pula, FB Live lain, sebab ia panjang pula ceritanya kat situ kan, nanti tak habis lagi saya punya ni. Okey, jadi terima kasih kepada soalan-soalan yang telah dikemukakan. Saya minta maaf kalau ada yang saya scroll nak laju kan, takut ada yang tertinggal kan. Jadi apa-apa kita cuba jawab lah kalau ada yang tertinggal lagi soalannya. Tapi teruskan bagi soalan, insyaAllah kami tim di sini akan cuba menjawab secara dalam bentuk tulisan lah, penulisan. Cuma untuk saya perlu berakhir di sini. Terima kasih banyak-banyak kerana sudi mendengar saya punya perkongsian hari ini. Saya harap anda semua faham dan boleh kira baliklah berapa banyak makanan berasaskan tepung gandum yang anda makan satu hari. So kita tak nak makan terlalu banyak dalam satu jenis saja kan. So kena pelbagai. Jadi itu saja daripada saya nutritionist Zaiza. Semoga kita bertemu lagi pada FB Live yang lain dengan topik lain yang lebih menarik. Mungkin anda juga sekiranya ada input-input tentang topik yang ingin dikongsikan, boleh juga komen kan. Kau nak dengar pasal apa, nak faham pasal apa. Okey, di sini. Okey, sekian saja. Saya minta maaf kalau ada terkasar bahasa atau kesilapan yang tidak disengajakan. Sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian daripada saya. Bye-bye.